Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazli Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-43. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-57 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah, petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah mau'izah pada ayat ke-57 surah Yunus ini diambil daripada perkataan wa'aza yang bermaksud peringatan tentang kebaikan yang menyentuh hati serta menimbulkan rasa takut. Peringatan yang dinyatakan oleh ayat ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tuhan pemelihara kamu. Oleh itu sudah tentulah tuntutannya sempurna, tidak mengandungi kekeliruan serta sesuai dengan sasaran yang dituju. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ini menegaskan bahawa Al-Quran adalah ubat bagi apa yang terdapat di dalam dada. Penyebutan kata dada yang dimaksudkan dengan hati menunjukkan bahawa wahyu ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit rohani, seperti sifat ragu, dengki, takabur dan lain-lain lagi. Sememangnya, hati diketahui sebagai tempat yang menampung rasa cinta dan benci, berkehendak dan menolak. Bahkan hati dinilai sebagai alat untuk mengetahui. Hati juga yang mampu melahirkan ketenangan dan kegelisahan serta menampung sifat-sifat baik dan terpuji. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-57 surah Yunus ini dengan menukilkan pandangan Imam Az-Zamakhsyari. Beliau menyatakan bahawa telah datang kepada kamu kitab suci Al-Quran ini yang mengandungi pelbagai nasihat dan panduan mengenai akidah tauhid serta sebagai ubat hati daripada diserang pelbagai penyakit yang merosakkan dari segi akidah. Ia juga mengandungi seruan ke jalan kebenaran dan menjadi rahmat kepada sesiapa juga yang beriman daripada kalangan kamu. Manakala Profesor Dr. Tunku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur
mentafsirkan ayat ke-57 surah Yunus ini dengan menyatakan, wahai semua manusia, Rasul kami benar-benar telah mendatangkan Al-Quran yang mengandungi pelbagai pelajaran yang dapat menggerakkan jiwa untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, yang dapat memperbaiki segala amal dan melembutkan tabiat serta menyembuhkan penyakit jiwa, syirik, kemunafikan dan keraguan, permusuhan, suka kepada kezaliman serta memberi hak dan kebajikan. Selain itu, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan manusia kepada jalan kebajikan dan menanamkan rasa sayang kepada orang lain dan belas kasihan kepada makhluk Allah. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menyatakan bahawa Al-Quran yang mulia ini mengandungi masalah hukum, hikmah, riwayah, sejarah, adab, akhlak dan kemasyarakatan yang mencakupi 4 perkara asas, iaitu pertama, pelajaran yang baik dari Tuhan yang nikmatnya telah dilimpahkan kepada kita, baik yang zahiriyah maupun yang batin. Kedua, penawar atau ubat bagi berbagai macam penyakit jiwa seperti penyakit syirik, nifak, munafik, dendam, dengki, permusuhan, benci kepada keadilan dan lain-lain yang menyempitkan fikiran dan hati serta mematikan perasaan. Ketiga, petunjuk kepada jalan kebajikan. Al-Quran lah yang menerangkan mana yang benar dan mana yang batil, menunjukkan kita kepada kebajikan dan mencegah kita daripada perbuatan keji. Keempat, rahmat bagi semua mukmin. Rahmat ini adalah suatu natijah, buah atau output yang dihasilkan oleh pengajaran, penawar dan petunjuk. Pengajaran yang baik akan menimbulkan kepulihan jiwa dan menghasilkan petunjuk dan taufik. Dari ketiga faktor itu timbullah rahmat, iaitu rasa belas kasihan kepada manusia. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-57 surah Yunus ini menjelaskan bahawa dalam kebingungan manusia, Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan menerangkan bahawa sekalipun sulitnya jalan yang akan ditempuh, ia akan dapat diatasi sebab Tuhan telah memberikan pedoman. Itulah dia kitab Al-Quran yang mengandungi 4 unsur penting di dalam menempuh kehidupan. Pertama, Al-Quran berisi pengajaran atau tuntunan, baik dalam pembangunan akhlak atau karakter, sikap hidup ataupun di dalam mengamalkan suatu pekerjaan. Kedua, Al-Quran adalah ubat bagi apa yang ada dalam dada. Ketiga, Al-Quran adalah petunjuk jalan, pemandu atau pelopor untuk menempuh semak belukar kehidupan ini supaya kita tidak tersesat. Keempat, Al-Quran adalah rahmat, iaitu kurniaan kasih sayang kepada orang yang beriman. Ini adalah hasil atau kesan yang wajar dari urutan 3 pertama. Apabila pengajaran Tuhan dipegang teguh, apabila Al-Quran dijadikan ubat hati, penawar dada dan dijadikan petunjuk dalam perjalanan hidup, sudah pasti akan dirasailah rahmat ilahi bagi diri dan rumah tangga dan masyarakat. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-57 surah Yunus ini menjelaskan bahawa manusia telah diberi peringatan dengan Al-Quran kerana wujud rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 3 fungsi Al-Quran. Pertama, penyembuh dari penyakit rohani dan jasmani. Kedua, petunjuk. Dan ketiga, rahmat atau kasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikian tafsir bagi ayat ke-57 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-57 surah Yunus ini menjelaskan bahawa kitab Al-Quran memberi kesan yang besar kepada semua manusia. Ini kerana Al-Quran datang daripada Tuhan sekalian alam yang berperanan sebagai panduan utama kehidupan yang mengandungi pengajaran, penawar kepada segala penyakit hati serta memberi petunjuk hidayah serta rahmat kepada setiap orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-57 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita
supaya kembali kepada petunjuk Al-Quran serta berusaha untuk memahami setiap ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Sekiranya hati kita tidak tenang dan merasa gelisah, maka hendaklah kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan kita perlu belajar untuk memahami pesanan-pesanan, ajaran, hikmah yang wujud di dalam setiap ayat sehingga memberi ketenangan dan ketenteraman kepada hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah tenang tenteramlah hati manusia. Al-Quran turut berperanan sebagai penawar kepada penyakit yang menyerang hati, sebagai contoh cemburu, syirik, mementingkan diri sendiri, riak, malas, sombong, sangsi kepada Tuhan dan agama, cinta kepada dunia, kesedihan yang melampau, kemurungan, bakhil, syahwat dan macam-macam lagi. Semua penyakit ini meresahkan kehidupan manusia sehingga mengakibatkan hilangnya rasa ketenangan yang diimpikan oleh setiap jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman melalui surah Al-Isra ayat ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya, dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian jua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-44, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi azanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu menjadi cahaya, petunjuk serta penawar bagi orang yang beriman, dan sebaliknya orang yang tidak beriman. Al-Quran itu menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka, bukan penawar, dan ia juga merupakan gelap gelita yang menimpa pandangan mereka, bukan cahaya yang menerangi. Mereka itu dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti orang yang diseru dari tempat yang jauh, masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman bahawa hanya orang bertakwa sahaja akan mendapat keterangan dari Al-Quran melalui surah Ali Imran ayat 138. Haza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-57 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa sedar bahawa Allah Subhanahu Taala Maha Pengasih kepada semua hamba-hambanya. Buktinya, Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran sebagai panduan kepada manusia bagi menjalani kehidupan yang penuh ujian dan cabaran. Al-Quran memberi pengajaran, penawar, petunjuk serta rahmat kepada orang yang beriman. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT hendaklah sentiasa memperbanyakkan membaca Al-Quran, kemudian berusaha untuk memahami isi kandungannya. Apabila Al-Quran menjadi rujukan utama, maka kehidupan seseorang itu menjadi tenang dan tentera serta menjadi panduan utama dalam menjalani kehidupan. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.